Saya nak bagi tahu ni. Saya nak bagi tahu ini. Kalau tadi orang yang buat sesuatu itu atas dasar keyakinan dia, maka dia buat kerana dia yakin benda itu, maka keyakinan menolak was-was. Sekarang ada orang yang was-was nak buat sesuatu itu, maka bila dia was-was, dia tak yakin. Bila dia tak yakin, dia tak nak buat benda itu. Simple as that. Benda mudah. Buat apa nak bergaduh-gaduh? Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang jadi bergaduh tu yang saya katakan tadi, bahawa yang dah vaksin janganlah buat macam orang yang belum vaksin ni, seolah-olah macam najis mughalazah pula. Macam seolah-olah najis sangat pula. Saya risau tuan-tuan, sebab sampai ke telinga saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan insya-Allah pada kali ini ana yang dhaif ingin sama-sama berkongsi rasa dengan hadirin hadirat rahimakumullah. Walaupun dalam keadaan sekarang ini kita melihat bahawasanya kita sudah terbiasa dan makin bersama-sama berusaha untuk mendepani suasana endemik yang sedang berlaku khusus dalam negara, bahkan amnya ke seluruh dunia. Ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Manusia ni, kalau kita tengok baru-baru ini, hadirin hadirat, memang dalam suasana sudah tidak tahan. Tidak tahan dalam bagaimana untuk mereka berdepan dengan masalah ekonomi. Tidak tahan dalam suasana berkurung di dalam rumah. Tidak tahan dalam suasana masih dalam keadaan kita sentiasa mematuhi SOP yang diwajibkan oleh pihak berwajib untuk masuk ke dalam rumah Allah untuk mendirikan ibadah. Tidak tahan dalam berhadapan dengan keluarga kita masing-masing. Sudah sampai 2 tahun hadirin hadirat rahimakumullah. Masing-masing tak tahan. Jadi bagi mukadimah majlis pada kali ini, insya-Allah izinkan ana yang dhaif untuk berkongsi dengan satu maudhu', satu tajuk, iaitu fikir dan zikir. Fikir dan zikir. Fikir pada akal, zikir pada qalbi. Masya Allah tuan-tuan. Dalam kita sebut bahawasanya manusia memang tak tahan dikurung. Manusia tak boleh dikurung. Manusia tidak boleh seolah-olah dipagar. Dalam suasana pandemik dan endemik sekarang ini. Namun di sana agama mengingatkan kita. Agama mengingatkan kita sepotong hadis dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis yang bermaksud, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini merupakan penjara bagi orang mukmin. Penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan syurga bagi orang yang kafir. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Disebut juga daripada Imam Al-Muslim di dalam sahihnya. Disebut juga di dalam Imam Al-Tirmidzi di dalam jami'nya. Dan Imam Ibn Majah di dalam sunan. Berdasarkan hadis ini, maka kita melihat bahawasanya kebanyakan ulama-ulama hadis menyimpulkan ini adalah suatu hadis yang sahih. Imam Muslim meletakkan hadis ini sahih, Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih, Imam Ibn Hibban meletakkan hadis ini dalam sahihnya, syekh yang lain juga kalau kita melihat, termasuklah Imam Muslim dalam mentahqiqkan Musnad Ahmad. Kebanyakannya hadis ini
dikatakan sahih. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Ana nak bawa cerita dalam keadaan kita terkurung ini. Kita terkurung, kita dikurung, you name it, apa juga sebenarnya. Tetapi jelas bahawasanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu merupakan penjara bagi orang mukmin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, perempuan. Kematian demi kematian yang kita dengar, mutakhir. Tak kiralah disebabkan asbab musabab namanya virus corona, mahupun disebabkan asbab-asbab yang lain, maka meninggal seseorang muslim, mukmin, muttaqin, even orang-orang yang bukan muslim ini, seluruh ummah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dunia ini bukan tempat kita tinggal sahaja, tapi inilah dunia tempat kita meninggal. Maka jelas bahawasanya orang yang dihantar ke pusara aman ini sebenarnya, hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kita menangisi pemergian mereka, dalam kita merasa tak mampu berdepan dengan kehilangan orang yang tersayang, kita terkenang dengan watak-watak, kalimah-kalimah, perlakuan-perlakuan, santunan-santunan kebaikan, perkara-perkara baik yang dilakukan oleh Allahyarhamah arwah-arwah ini. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, dia orang baik, dia dah meninggalkan kita, ya Allah, dia orang baik, tapi dia pergi meninggalkan kita. Bahkan mutakhir ini saya rajin bercakap dengan sahabat-sahabat, dia kata, Ustaz, mutakhir ni banyak Allah ambil orang-orang alim, orang-orang faqih, orang-orang baik, Ustaz. Kalau kita kenal, Ustaz, dapat telefon, si Anu meninggal, si Fulan meninggal, si Fulanah meninggal, dan kebanyakannya orang-orang baik. Hadirin hadirat bahagia. Saya bukan nak mengajak tuan-tuan sekadar memujuk hati, tetapi fikir dan zikir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia merupakan penjara bagi orang beriman, orang mukmin. Jelas tuan-tuan, di saat kita menangisi pemergian mereka semua ini, mudah-mudahan mereka ini sebenarnya lepas daripada penjara. Mereka ini Allah bukakan pintu penjara itu untuk mereka berada di alam hakikat yang seterusnya, realiti waqi', iaitu di alam barzakh. Yang mana Nabi menyatakan apabila masuk ke dalam perkarangan perkuburan, Nabi memberi salam, Assalamualaikum ya ahla diyar, Assalamualaikum ya ahla diyar. Dan Nabi menyatakan bahawasanya salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni-penghuni kubur. InsyaAllah kamu hanya mendahului kami dan kami bakal menyusul. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mukadimah majlis pada malam ini nak mengajak, rupa-rupanya kematian demi kematian ini yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita hadam, yang kita masukkan ke dalam sanubari, sama ada dengan tangisan, dengan rasa penuh kasih sayang, dengan rasa kesunyian. Semua ini tuan-tuan perempuan, rupa-rupanya mereka-mereka yang telah menyahut panggilan Allah ini, sedarlah wahai insan, mereka ini rupa-rupanya terlepas dari penjara. Menurut hadis ad-dunya sijnul mu'min. Allahu Akbar. Sebab itu Imam Nawawi berkata, setiap orang mukmin dipenjara dan dihalang di dunia ini daripada syahwat yang haram dan batil. Orang mukmin yang juga mukallaf untuk melakukan perbuatan ketaatan yang memang terkadang berat bagi. Namun begitu, apabila dia meninggal, maka dia akan berehat. Dia akan berehat daripada semua ini. Dan kerana itulah selalu kita dengar kalimah ini diposting di dalam Facebook, diposting di dalam laman IG dan medsos masing-masing. Sebagai contoh, ulama tersohor, Faktih yang baru kembali ke rahmatullah, salah seorang yang dianggap awliya Allah, ulama di negeri Kedah yang tersohor, viral di rata medsos. Dan kita menyatakan di hujung ayat Allahumma ghfir lahu, apa kita sebut?
tuan puan, kita sebut berehatlah wahai murabbi. Berehatlah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Perkataan berehat itu jelas sebagaimana hadis yang dikatakan tadi bahawasanya ad-dunya sijnul mu'min. Dunia merupakan penjara bagi orang mukmin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu sebagai mukadimah majlis kita saja tuan-tuan dan puan. Saya nak meneruskan terus ke dalam lagi. Para hadirin, kalau kita tengok dalam cerita bab penjara lah, kalau kita katakan bab penjara. Penjara ni siapa yang nak masuk penjara? Kalau dunia ini kita katakan ini penjara, mari kita pandang dari sudut positif. Walaupun perkataan positif orang tak suka sekarang. Orang suka negatif. Suap aja negatif. Alhamdulillah. Dulu positif, cantik. Sekarang suap positif. Dislike. Bahasa orang sekarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perasan atau tidak, bila kita sebut penjara ni, kita tak suka di penjara. Tetapi tuan-tuan dan puan, perasan atau tidak, kisah-kisah yang diceritakan oleh sahabat-sahabat kita, The Undertaker. Tahu The Undertaker? Tukang pengurus, pengendali jenazah-jenazah. Antara jenazah-jenazah yang diuruskan, tidak lain tidak bukan, ada golongan-golongan tanah kubur ataupun golongan-golongan sahabat ana Tok Adi. Biasa dengan tanah kubur ni Tok Adi lah. Kita kata Tok Adi lah kan. Astaghfirullahaladzim. Kita berdoa je lah. Contoh. Watak beliau itu. Tapi yang anda nak sebut di sini ialah bagaimana kita melihat sahabat ana yang menguruskan jenazah-jenazah banduan terakhir. Mereka berkongsi cerita yang tak pernah kadang-kadang kita dengar sebab cerita ini ditutup. Cerita ini dihijab. Tetapi mereka menceritakan kepada kita bagaimana di saat banduan-banduan terakhir yang mereka berakhir di tali gantung ini, rupa-rupanya subhanallah, hikmah mereka, Allah takdirkan duduk di dalam penjara ini, mereka berubah menjadi golongan yang lebih baik daripada sebelum. Allahu Akbar. Hatta daku ingin mengongsikan satu kisah bagaimana seorang sahabat saya namanya Pak Munawir. Dia biasa buat live Facebook nak cerita kisah pengalaman dia mengendalikan jenazah. Beliau menyatakan ada satu jenazah banduan terakhir yang mana berkumat kamit mulut si banduan terakhir ini waktu hari Jumaat. Macam hari ni hari Jumaat, tadi subuh tadi Allah takdirkan waktu untuk menggantungkan pergantungan diri dia sudah berlaku. Tidak ada ucapan lain tuan-tuan. Tidak ada ucapan lain kecuali ungkapan yang lahir daripada mulut sang banduan terakhir ini. Apa dia? Allah, 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 ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna wa nadimna wa nadimna ya Allah, Allah ya Allah. Dibawa ke tali gantung dengan zikir ni tuan-tuan. Kau membayang tengok, kau membayang mungkin ada ahli keluarga kita mungkin diuji. Tapi bersabarlah. La tahzan. Innallaha ma'ana. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka sewaktu di dalam penjara.
Berbanding kita yang di luar penjara, mungkin kita masih terlepas pandang untuk sentiasa memohon taubat ke hadrat Tuhan Empunya Dunia. Hikmah mereka, tuan-tuan. Besar hikmah yang kita kadang-kadang tak nampak. Dia usung ke pusara aman, tuan-tuan, dibawa ke tali gantung. Itu pusara dia. Dalam keadaan yang sama, hadirin hadirat rahimakumullah, meninggal jenazah ini. Kata sahabat saya ini, kami hanya berdua orang, Ustaz, yang menguruskan jenazah. Tetapi ketika di dalam penjara tersebut, waktu kami nak mengkafankan, memandikan dan sebagainya, seolah-olah ada ramai orang yang menguruskan jenazah ini. Allahu Akbar. Nampak, tuan-tuan? Kita tak tahu pengakhiran hidup kita bagaimana di atas dunia. Ahwalnya mungkin kita ni seorang yang gedeber, kata orang Kelantan. Awalnya kehidupan kita ini mungkin seorang yang orang benci, orang menyapa. Tapi kalau Allah nak mengangkat darjatnya, waktu kematian ditunjukkan, tuan-tuan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, zikir kita lepas solat. Allah yang berhak mengangkat martabat seseorang dan Allah berhak menjatuhkan martabat seseorang. Marhum daripada apa yang kita baca. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bukan terhenti di situ saja. Saat nak dikuburkan ke liang lahat, tuan-tuan, nak jadi cerita tergelincir sahabat kita, tersembam muka dia betul-betul di hadapan muka jenazah ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apabila dia dirapatkan oleh Allah dengan muka jenazah ini, dia kelihatan air mengalir daripada mulut jenazah ini. Dan apa yang dia pelik ialah air yang keluar daripada mulut yang mengalir itu tadi. Air itu berbau suatu bau yang cukup wangi. Cukup wangi, Pak. Allahu Akbar. Apalah ya Allah nak tunjukkan kepada kita sebenarnya, tuan-tuan. Beribu hikmah yang Allah suruh kita fikir dan zikirkan. Sebab itu saya kata tadi, tuan-tuan, fikir dan zikir. Mungkin selama hari ini kita fikir saja. Sebab itu makin bejat akal kita. Makin terkepung akal kita. Makin resah hati kita. Makin gundah perasaan kita. Kerana kita hanya fikir. Kita tidak menjelit dan zikir. Bila kita hanya fikir, kita nampak penjara itu suatu tempat yang cukup menderita, cukup memerikan, mengazabkan. Tetapi kita bawa zikir, kita nampak kejadian yang berlaku tadi meletakkan hati kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh mengubah seseorang yang jangkanya pada adatnya kita menyatakan dia orang yang tidak baik, orang yang maksiat. Tetapi kalau kehendak Allah, mungkin dia bertaubat tanpa kita dapat melihat dengan mata kasar. Kita hanya fa'ahkum bizahir, berhukum dengan benda yang zahir. Tetapi hakikatnya Allah Maha tahu. Sebab itulah dituntut kita untuk sentiasa bersangka baik, tuan-tuan. Sentiasa bersangka. Teruskan berdoa dalam suasana endemik kita ini, agar Allah bagi kekuatan iman buat kita semua. Jangan lupa, tuan-tuan puan-puan. Jangan lupa. Sebab sekarang ini adalah pertembungan antara dia dua sistem. Pertembungan antara sistem imun dan iman. Faham betul ayat maksud ayat saya. Rakan-rakan semua, bila anda sebut perkataan-perkataan soal macam imun, sat lagi mungkin anda sebut soalan-soalan berkaitan dengan COVID, virus, itu dan ini, mohon buka fikir dan zikir. Jangan hanya fikir. Mohon buka hati kalian untuk fikir dan zikir. Jangan disalah tafsirkan kalam anda yang dhaif ini. Ana juga beritahu kepada rakan-rakan semua pada malam ini, agree to disagree, tak ada masalah. Cuma mohon hadam dengan fikir dan zikir. Contoh,
Hari ini pertembungan antara iman dan imun. Dalam keadaan kita nak jaga imunisasi kita kena kuat, antibody kita kena kuat, kita kena perlu divaksin. Menurut pendapat ahli-ahli pakar, kita perlu divaksin. Menurut pendapat ahli-ahli pakar ilmu istilah kedoktoran, ada yang memilih ivermectin walaupun dipersoalkan. Menurut pakar istilah ilmu kedoktoran, dari sini bersandarkan hadis Rasulullah SAW, nak jaga imun badan ni, teruslah kamu dengan pemakanan-pemakanan sunnah, yakni dengan habatus saudanya mengikut dosnya, dengan madunya yang disebut di dalam Al-Quran begitu jelas terang lagi bersuluh, dengan pelbagai lagi disebut khazanah-khazanah yang Allah zahirkan di alam ini untuk kita terima pakai ke dalam tubuh badan kita ini, dan itu menjadi antibody yang kuat, imunisasi yang kuat untuk kita meneruskan kehidupan, untuk berdepan dengan apa juga wabak. Imun, yang saya nak sebut imun, termasuklah tuan-tuan perempuan, imun kita adalah dengan zikrullah. Ni yang kita nak katakan, bagi Ana tak salah lah kalau kita tengok sekarang ni tuan-tuan perempuan, sebab ramai yang viral 2-3 hari ini, viral pergi tepi pantai dengan keluarga masing-masing, ya, rindu. Kita faham manusia biasa tuan-tuan perempuan. Saya dah katakan pada awal tadi, siapa yang sanggup terkurung? Jadi bila pihak berwajib menyatakan sesiapa yang dah 2 dos ni boleh pergi bersantai dengan keluarga dan sebagainya. Nah, kita saksikan sendiri bagaimana begitu penuhnya di Pantai Morib. Saya melihat di pantai-pantai lain, bahkan di mana-mana tempat sekadar mananya ada kehijauan dan tasik ribuan pepohonan, semua orang untuk meriliskan tension. Kita faham tuan-tuan perempuan, bahkan semuanya mudah-mudahan patuhlah dengan SOP, kerana 2 dos vaksin bukanlah satu tiket untuk mengatakan kita bebas daripada tidak kena dengan COVID-19. Ini adalah istilah daripada ilmu kedoktoran, bukan daripada kita yang dhaif. Ilmu kedoktoran sendiri menyatakan bahawa 2 dos vaksin itu bukan tiket bagi kita untuk kita ke sana ke sini dalam keadaan tak jaga SOP. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Cuma yang mungkin bila viral gambar-gambar, ramai sanak saudara handai kita yang pergi berkelah begitu dan begini. Bagaimana dengan rumah Allah? Bagaimana dengan rumah Allah? Fikir dan zikirlah tuan-tuan. Adakah rumah Allah masih kita menyatakan tempat yang seolah-olah rumah Allah inilah tempat yang paling tidak selamat untuk umat Islam hadir dalam untuk mereka menta'abudkan diri kepada Allah, memohon di saat-saat. Pernah Rasulullah menyatakan juga bahawasanya doa daripada yang ramai itu terkadang lebih baik daripada kita berdoa berseorang-seorangan. Walaupun berdoa seorang-seorang itu ibadah, tetapi bila berdoa memohon munajat ramai, sebab itu diadakan solat yang dikatakan istisqa, minta hujan turun, ramai keluar. Mengapa perlu Rasulullah menyunahkan bukan memunahkan, menyunahkan untuk semua keluar ke lapangan yang lapang? Boleh je buat tempat lain, tapi tak, Nabi suruh keluar dan berdoa beramai-ramai. Ini menunjukkan, dalil menunjukkan bahawasanya hebatnya doa ramai-ramai secara berjamaah. Tapi hari ini tuan-tuan, kita boleh makan cikedis ramai-ramai, kita makan KFC ramai-ramai, makan McD ramai-ramai, kita buat barbecue ramai-ramai, tapi untuk beribadah di dalam rumah Allah, Allahu Akbar. Ayo tuan-tuan, mudah-mudahan tak lama lagi, mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk memberikan satu keajaiban ajib. Doa-doa kita semua inilah yang menonton pada malam yang beribu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan mendoakan, mudah-mudahan rumah Allah dibuka, dan kita yakin umat Islam terdidik dengan sikap mereka untuk mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Kita yakin.
Kalau yang tak nak patuh itu, saya rasa mereka mungkin tak mendengar perkataan ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin di kalangan kau. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang beriman, yang faham bahawasanya COVID-19 izinan dari Allah. Ayuh kita doa ramai-ramai sambil kita patuh SOP dunia, kita patuh juga PKP pulang kepada pencipta. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah. Sebab itulah saya rasakan bila rumah Allah masih lagi begini, mungkin ini sedikit membuatkan umat Islam resah. Kerana seolah-olah dunia versus akhirat sekarang. Kita belum lagi ke akhirat tuan-tuan. Tetapi corak itu, sibrah itu, acuan itu menampakkan kita melihat siapa yang benar-benar yakin dengan akhirat, siapa yang benar-benar seolah-olah memang yakin dengan akhirat, tapi secara tidak langsung ataupun terlepas pandang kita sebenarnya meletak dunia ini mengatasi akhirat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Macam member lah, ada satu member ni tuan-tuan, kita redakan sikit keadaan. Ada member kita ni nak masuk masjid, tak boleh nak masuk masjid. Bro, sis, nak masuk masjid tak boleh cakap kau. Yalah, guard dengan rela aku pujuk semua standby cantiknya kan. Kita hormati tuan-tuan dan puan. Sebab itu saya nak bagi tahu hadirin hadirat rahimakumullah, kita ucap tahniah, kita ucap barakallahu fikum, kita ucap jazakumullahu khairan katsira kepada all our frontliner sekalian. Kita ucap tahniah. Mereka ini tak macam kita tuan-tuan dan puan. Kita duduk di rumah. Mereka menjaga kawasan yang buat SJR Sekatan Jalan Raya. Kita ucap jutaan terima kasih dengan keberanian mereka. Mereka berdepan dengan wabak ini di lapangan yang terbuka. Subhanallah, hebat tuan-tuan. Kita tak mampu. Ini kita perlu akui. Dari sudut pemerintahnya, dari sudut alim ulama'nya. Jangan lupa tuan-tuan, kita nampak itu yang besar. Ni, brother-brother Food Panda, brother-brother Grab Food, yang kita tengok Lala Move, yang kita tengok semua ni yang kadang-kadang viral, accident, meninggal atas jalan raya. Kadang-kadang makanan berterabak atas jalan raya, otak pun berterabak atas jalan raya. Hanya kerana nak menyampaikan makanan untuk diberikan kepada pemesan-pemesan makanan, pembeli-pembeli makanan, untuk mereka menikmati makanan tanpa ada rasa curiga dengan virus corona. Kerana kamu duduk dalam lingkungan comfort zone kamu, aku keluar untuk berjuang mencari rezeki yang halal. Amanah aku tunaikan. Takdir Allah, accident dia tuan-tuan puan-puan. Ini frontliner. Kita ucap tahniah dan kita ucap takziah kepada waris. Tapi tuan-tuan, mereka ni sebenarnya pejuang-pejuang kita di dalam usaha memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Namun di sana, mari kita letakkan pentauhidan kita di atas segala-galanya. Yang mematikan Allah. Yang memberi izin Allah. Setelah kita semua sebagai insan akur dan patuh dengan ilmu duniawi yang kita pelajari atas nama SOP, dan yang paling penting SOP Allah mengatasi segala-galanya. Ini keyakinan kita. Ini meletakkan prioriti yang utama. Sebab itu ada orang kata nak letak akhirat saja tak boleh ustaz, kita duduk dalam dunia. Yes, kita duduk dalam dunia, kita berpijak di atas dunia. Allah suruh kita guna apa yang di atas dunia dengan akal kamu, tetapi jangan hanya fikir. Zikrullah. Tuan-tuan, puan-puan, ni nak cerita sebenarnya tadi. Ada member kita ni nak masuk lah. Dah bawa sejadah dah tuan-tuan, dah bawa sejadah. Ni dia sejadah, cantiknya sejadah nak masuk. Nak masuk sekali rela dia dengan standby. Minta maaf cik, nak sembahyang Jumaat. Minta maaf cik, cik dah ada 2 dos. Biasa standard kan. Member kita ni bawa, alamak. Dia tanya pula 2 dos. Aku tak ada, belum dos lagi, tak ada lagi. Dia pun kata, minta maaf tuan. Tuan, saya 2 dos tak ada tuan. Saya memang 2 dos tak ada. Tapi
dosa memang berlambak-lambak, dia kata. Dua dos ada, tapi dosa berlambak-lambak. Dosa berlambak-lambak, dia kata. Kira dia nak merayu jugalah dengan ihsan. Kalau boleh nak masuk juga. Tapi benda ni jadi lucu lah bagi anak kan. Dua dos tak ada tuan. Tapi dosa memang berlambak-lambak, dia kata. Allah, yang ni nak masuk rumah Allah ni. Masya Allah, kadang-kadang kita jadi lucu gitu. Pelbagai insiden yang berlaku dalam mendepani wabak COVID-19. Tuan-tuan, puan-puan. Kita fikir lagi dalam. Tuan-tuan perasan tak? Hari ini, dunia kita melihat seolah-olah banyak menormalisasikan perkara-perkara yang nifaq. Fikir dan zikir. Jangan ingat saya dalam sudut pandang negatif, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan. Tolong. Saya tidak berniat begitu. Saya nak cari sahabat. Dalam laman ni, saya nak cari sahabat. Saya tak nak cari musuh. Tapi kalau ada berasa diri itu seolah musuh, saya berpegang kepada prinsip An-nas adu bima jahil. Manusia jadi musuh dengan apa dia tidak tahu. Allah. Tuan-tuan, cuba perasan tak, puan-puan, bro, sis, sekeliling kita sekarang ini, walau kita 2 tahun, kita duduk dalam suasana pandemik atau endemik, duduk di rumah, sekatan-sekatan dan pergerakan kita terbatas, kita tidak terbatas untuk kita buka kita punya medsos. Masing-masing ada media sosial kat rumah. Semua boleh buka, semua boleh buka. Boleh buka lah, bukan boleh. Boleh buka. Pasal apa, tuan-tuan? Pasal kita nak habaknya, perasan tak perkara-perkara nifak hari ini, perkara-perkara yang kita tahu itu perkara yang kotor, perkara yang tidak diterima dalam agama, tetapi seolah-olah nak dinormalisasikan oleh pihak-pihak tertentu. Dan hari ini yang kita merisaukan, kita paling risau ialah bagaimana generasi yang mendatang ini setelah kita semua pergi mendepani perkara ini. Tuan-tuan perempuan tengok sendiri superhero di dalam watak-watak kartun, watak-watak filem-filem, kalau kita tengoknya, superhero ini banyak yang dijadikan role model secara tidak langsung dalam kehidupan kita, bahkan apalagi anak-anak kita. Kalau kaji balik sejarah superhero, tak kiralah Marvel Comics ke, tak kiralah apa rangkaian yang datang daripada dunia sebelah sana. Maksud saya, kalau kita kaji sejarah kehidupan mereka, Masya Allah, kita nampak bahawasanya kadang-kadang banyak juga perkara nifak yang cuba dinampakkan kebaikan-kebaikan. Sebab itu anak muda hari ni minta maaf anak muda. Kan? Orang muda kena ingat. Ingat mati. Kan macam itulah cerita lebih kurang. Ingat mati. Sebab anak muda dia kata, tak apalah Ustaz, saya belum beruban lagi. Selalunya yang beruban-beruban dekat mati kita. Syarat mati bukan beruban. Yang segar bugar terbujur kaku. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Buka-buka jenazah. Ingat tu kan, model lah babe, bayar gua. Nak kata macam mana? Sedia. Syarat mati bukan tua. Syarat mati bukan tua. Sebab itu kita risau, kita khawatir anak-anak muda kita, mereka dalam ucapan-ucapan mereka hari ini jelas nampak style mereka berucap pun sudah berubah. Macam mana kita do? Kan do, perkataan do tu. Alamak, relax lah do, kan? Mungkin itu style, aku faham, saya faham, Ana faham, gua faham. Relax lah do. Gua tunggu tadi do. Aku lama tunggu kau tadi do. Do tu sebenarnya asal daripada mana? Do tu bodoh. Aku tunggu kau lama tadi bodoh. Tapi bila di short form kan, dia jadi aku tunggu kau lama tadi do. Kan? Jadi tak nampak sangat. Sebenarnya kalimah tu, aku tunggu kau lama tadi bodoh. Nampak tak perkara yang tak molek, tak cantik diindahkan, di stylus kan. Ini jadi dia. Orang tak perasan benda ni. Kalau sebut soal aurat, Allahu Akbar.
Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada mereka-mereka yang masih belum menutup aurat. Dakwah adalah untuk sekadar mengingatkan. Kita tidak pernah memaksa. Kita hanya menyarankan baligh anni walau ayat. Kita bagi tahu dalam surah-surah yang menyatakan surah An-Nur contohnya bagaimana apabila turun ayat-ayat Allah memerintahkan kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melabuhkan tudung hingga ke bawah dada mereka, maka nampaklah mereka-mereka yang beriman ketika itu mengambil segala apa yang ada dekat mana, dekat dinding rumah mereka, kain-kain apa yang ada, terus tutup. Maknanya waqalu sami'na wa ata'na, taatnya iman mereka. Subhanallah. Yang ini yang kita nak tiru. Tapi walhasil hari ini, kalau kita tak buat konsep fikir dan zikir hari ini, kita nampak hari ini seolah-olah berapa ramai yang orang baik di luar sana. Berapa ramai orang yang cerdik di luar sana. Berapa ramai orang yang kadang-kadang cukup brilian akal fikir dia. Tapi dalam waktu yang sama, mungkin kita terlepas pandang dengan melihat atau kita membiarkan dia dalam keadaan mereka membiarkan diri mereka terserlah dengan membuka aurat mereka. Saya faham, mungkin ada orang kata, tak apalah Ustaz. Setidak-tidaknya dia telah membuat kebaikan. Walaupun dia tidak tutup aurat Ustaz, tapi dia buat baik Ustaz. Ini kata kita kan, orang awam kan, biasa kan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau itulah sandaran kita, bermakna agama Islam ini sama dengan agama lain. Di mana kita nak letakkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam agama yang tinggi. Di mana kita nak letakkan proses penghadaman, pemahaman kepada hukum, usul fiqh tasawuf. Antaranya fiqh, soal pensyariatan ke atas kita yang hidup melata di muka bumi pinjaman Allah ini. Maknanya kita tak payah pegang hukum. Kita buat baik aja. Tak payah ada hukum. Adakah begitu yang anda nyatakan? Tolong fikir dan zikir. Begitu jugalah kita katakan rumah Allah kadang-kadang makin disempitkan atas nama menjaga kemaslahatan. Ini juga perlu difikir dan direnung bersama-sama. Apatah lagi kita melihat fenomena mutakhir ini viral. Orang sibuk nak buka pawagam. Di sanitizer pawagam tu. Dibuatkan penjagaan SOP yang rapi di pawagam itu. Dan mungkin ketika itu orang-orang yang ahlul pawagam kata kau, dah melonjak-lonjak hati mereka, ya Allah, 2 tahun gua tunggu nak masuk pawagam. Alhamdulillah, boleh lah, boleh. Orang fikir tengok. Bagaimana yang, ya Allah, 2 tahun aku tak boleh masuk ke rumahmu, ya Allah. Permudahkanlah, ya Allah. Ini yang saya katakan, pertembungan antara dunia versus akhirat. Ini yang kita katakan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu, marilah kita fikir dan zikir. Golongan-golongan netizen, jabatan-jabatan WhatsApp, Facebook, Instagram. Kadang-kadang kita perlu fikir juga. Apa yang kita nak posting, adakah suasana kita ni contoh ya. Itu saya katakan, kadang-kadang kita post satu benda yang kadang-kadang pernah tak kita terfikir. Aku post ni, adakah akan mengusik sanubari orang lain? Terkesan tak pada orang lain? Adakah dia akan sonok? Ataupun dia akan rasa macam tercabar dengan posting aku? Fikir dan zikir, tuan-tuan. Sebelum kita buat keputusan untuk posting sesuatu. Kelak. Kerna campur kelak. Kelak, dia akan membebankan hati rakan-rakan kita yang lain apabila melihat posting kita. Tidakkah itu menzalimi hati, sanubari perasaan rakan-rakan taulan kita yang lain? Sedangkan Islam itu terbina, kata Nabi, umat Islam itu ibarat yang kokoh mengukuh antara satu dengan lain. Kata bahasa kita,
cubit peha kanan, terasa peha kiri. Sekarang ini kita cubit tuan-tuan perempuan. Kita cubit tuan-tuan perempuan peha kita. Kan? Tapi yang cubit sikit. Tapi yang rasa sakitnya orang lain. Allahu Akbar. Bahaya, bahaya. Ya? Tolong hadamkan fikir dan zikir. Baik. Sebab itulah saya rasakan tuan-tuan perempuan muslimin fillah. Kehadiran COVID-19 ini banyak menurunkan sifat egoism, sifat sombong kita, sifat takabur kita sebagai seorang insan terhadap kehebatan Allah SWT. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Hebat. Selama hari ni orang hebat tuan-tuan. Sebab itu yang mana hebat-hebat ni, macam-macam yang insan ni buat kadang-kadang seolah-olah nak lawan kesempurnaan ciptaan Allah. Jangan sampai kita ikhtiar atas nama ikhtiar. Tapi jangan sampai kita melawan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hantar COVID-19 aja hadirin hadirat. Seorang pun tak boleh detect virus ni, dia duduk dekat mana? Dia duduk tak mana? Kalaulah ada yang orang hebat-hebat atas dunia ni, yang selama hari ni kita nampak hebat, mengkaji itu, mengkaji ini, rupa-rupanya Allah datangkan virus ini, jelaslah bagi kita, setidak-tidaknya hamba tetap makam hamba. Jangan hamba meminjam title Tuhan. Sebab Allah hantar COVID-19 saja. Dan virus ini dikatakan ghaib, benda makhluk yang tidak nampak. Kalau dia nampak, kita tak pergi ke tempat itu. Tetapi persoalannya tak nampak. Bila tak nampak, maka jelaslah bahawasanya hanya boleh nampak apabila ada seseorang itu mempunyai gejala atau simptom-simptom yang menguatkan bahawa si Polan atau si Polanah ini sebenarnya nampak macam ada kesan virus pada dia. Inilah ujian. Inilah ujian tuan-tuan. Kalaulah kita tahu, saya katakan tadi bahawa ruang ini kita tahu ada virus, dapat detect virus kat situ. So kita tak pergi, kita pergi tempat yang selamat aja. Tapi Allah Maha Kaya, dia buat alam ni tak nampak. Virus corona tak nampak. Maka hang pilah ke mana alam ni, hang melata atas muka bumi Allah ini, yang kita selalu sebut sirru ala barakatillah, mengembaralah, bermusafirlah, tapi carilah keberkatan dan kehebatan Allah, tafakurlah dengan kebesaran Allah. Tapi hari ini kita dah tersekat. Kerana apa? Sebab kita tak tahu tang ni ada ke virus tu, tang situ ada ke, sini agak-agak tak ada, semua agak-agak tuan-tuan perempuan. Pasal apa? Allah takdirkan virus corona tak nampak, dia makhluk ghaib. Ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib, kata Allah. Kita kena beriman juga kepada ghaib. Sebab itu kalau kita dapat detect benda ghaib, tak adalah namanya ghaib. Mudahlah kita merencanakan pergerakan kita, tapi tidak begitu. Dia ghaib daripada mata zahir kita tuan-tuan. So ingatlah, ini bab ilmu ghaib. Ini bukan silat gayung ghaib tau. Bro sis, ini bukan silat gayung ghaib. Itu kena tanya kepada panglima-panglima kita yang pakar dalam bab silat. Tapi ini istilah yang kita nak fikir dan zikir malam ni apa dia? Ini istilah ghaib, iaitu makhluk-makhluk yang ghaib yang wujud di kalangan kita. Rupa-rupanya baru kita tahu bahawasanya kita takut dengan benda ghaib ini. Tuan-tuan, Ana sebut ni, aku pun takut. Bukan korang je takut, aku pun takut. Kita semua takut kan? Siapa yang nak dengan virus ni? Baru-baru ni anak saya diuji, mengandung 8 bulan. Positif COVID-19. Masuk hospital Sungai Buloh, kuarantin 10 hari. Masya Allah tuan-tuan. Saya sebagai seorang ayah, bagaimana kita mendepani ini? Itu saya. Yang lain-lain ni, yang sedang teruji, waris-waris mereka, kita doakan tuan-tuan perempuan. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ini ke atas daripada mereka semua. Allah hilangkan wabak ini daripada mereka. Allah ganti dengan lebih baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab anda dah lalui. Kalau orang kata kita tak lalui tuan-tuan puan, sembang kari ya. Ni mamak ni sembang kari ya. Orang kata gitulah bahasa sekarang. Ini sembang bikin bimbang. Bro sis, ini bukan sembang bikin bimbang. Hati ni bagai nak runtuh bila dengar anak anda kita kena sendiri. Allahu Akbar tuan-tuan. Begitu sekali pergantungan harapan kita kepada Allah ketika itu. Dan adakah kita menolak ikhtiar dia? Tidak. Itu saya katakan tadi bahawa kita hantar anak kita kepada tempat
yang mereka itu yang dikatakan orang yang mengerti dalam bab itu. Fasalu ahla dzikr, bertanyalah kalian kepada mereka yang tahu dalam ilmu itu. Maka kita hantar. Contohnya di Hospital Sungai Buloh. Hantar di Hospital Sungai Buloh. Itu saya kata dalam ceramah sebelumnya juga. Kalau orang kata ustaz-ustaz ni kadang-kadang anti itu, anti ni, adalah orang sebut. Itu persepsi manusia. Manusia akan bercakap selagi ada mulut. Tetapi kita nak bagi tahu, kalau itulah fikir mereka, mereka tidak berzikir. Rupa-rupanya. Cuba fikir dan zikir. Kita fikir untuk membawa anak kita ke rumah sakit apabila sakit. Kita juga sakit, kita ke rumah sakit. Tetapi zikir kita apa? Allah yang menurunkan penyakit. Allah boleh tarik penyakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Anak-anak pada 4-5 hari yang lalu, dengan izin Allah, dan Ana ucapkan jutaan terima kasih kepada para doktor dan nurse yang jaga anak-anak. Masya Allah, dengan baik, dengan mengawal, memantau, keluar setelah 10 hari dan sekarang tengah kuarantin lagi. Subhanallah, nampak tuan-tuan perempuan? Inilah yang kita katakan. Tapi kita takutlah. Apapun, walaupun dah 2 dos ataupun yang belum vaksin, semua dalam keadaan sama je, takut. Sebab berhadapan dengan benda gaib. Tetapi tuan-tuan, saya nak ceritalah, kita kendurkan sikit. Tuan-tuan, saya pernah berceramah. Ini cerita tahun 1900, awal tahun 2000. Sekarang dah 2021 ya. Maknanya ini mungkin lebih kurang, kalau 2021 mungkin 20 tahun yang lalu punya cerita. Nak cerita sikit. Ana pernah diundang oleh pemimpin atau Rais di kawasan rantau panjang Kelantan Darul Naim. Ini cerita di Kelantan waktu ana kerap ke Kelantan. Seketika sementara Allahyarham Datuk Seri Bentara Tuan Guru Datuk Haji Ni Abdul Aziz Ni'mat Al-Awliya Allah masih hidup ketika itu. Allahu Akbar. Tak boleh sebut nama Tok Guru ni tuan-tuan. Berasa hidup pada kakak. Situ dia duduk. Para hadirin sekalian. Dia cerita Tok Guru pula. Cek royak cakap cara Tok Guru. Ambo ni YB Rantau Panjang ni panggil Ambo. Buat malai ke sini Islam. Itu dia duduk. Malai ke sini Islam. Jadi Ambo pergilah buat malai ke sini Islam. Malai tu malai tahun baru. Malai tahun baru buatlah persembahan ke sini Islam. Ada dikir baratnya, ada seka anak tupa atas julamute 7 ekor beruk lapar jalan cari makan. Masya Allah, teringat lagi Halim Yazid. Ni kawan-kawan waktu seperjuangan dalam keadaan kita kerap ke Kelantan. Masya Allah ketika itu. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, yang saya nak cerita bukan tu. Nak ceritanya, Ana ni jadi sebagai host di atas stage pada malam tu. Malam tu, minta maaf tuan-tuan ya, saya tak sempat nak baca seluruh posting tuan-tuan perempuan dekat laman ni. Sebab saya nak fokus dengan apa yang saya nak cuba bawa dengan tajuk kita fikir dan zikir ni. Sebab saya nak cuba mengimbau peristiwa-peristiwa lama ni. Ini memang momen indah untuk kita sama-sama fikir dan zikirkan. Sebab mungkin anda tak pernah cerita sebelum ini. Saya nak berkongsi rasa ini. Baik, cuba fikir dan zikir dalam bab ini. Jadi Ana pergi ke Kelantan untuk buat show. Buat show. Jadi buat show. Sampai dekat atas stage, waktu tu tepat jam 12.30 malam. Jadi YB pun kata, okey, tepat jam 12.30 malam, kita akan buat selawat. Ini kehebatan je pemerintahan. Kalau kita letak Islam ni, kita akan tukar. Kita buat selawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika. Jadi selawat. Jam 12 tu kita selawat tuan-tuan perempuan. Nak royak buri adik kakak aku sekalian. Bila kita selawat tu adik kakak, apa berlaku? Lepas selawat tu pula
Pasal kita nak raih juga penduduk-penduduk sekitar tu, maka buat juga masa tu boleh. Bakar mercung. Jadi buatlah government kerajaan di Kelantan ketika tu, buatlah bila habis semua lepas lawat apa semua, untuk budak-budak, bagi budak-budak seronok. Jadi buat juga dengan terkawal, dengan keselamatan yang dijaga dengan begitu baik. Kemudian meletuklah Amber ni atas stage. Jadi penonton tengok mata kat Amber. Lepas tu Amber katalah, waktu Amber nak kata tu, jadi dekat stage ni ada tiang besi, adik kakak, ada tiang besi. Jadi atas stage tu penuh lah apa nama wire apa semua berselirat lah, wire, lampu, spotlight lah, guna-guna ni banyak lah selirat atas tu. Jadi nak royak beri pada adik kakak. Jadi Amber pun sebagai host, Amber kena gecek lah, Amber kena royak. Adik kakak aku sekalian tengok belakang atas tu, dekat atas langit le ni. Jom kita sama-sama, ayo kita tengok atas langit le ni, kita tengok indahnya, Masya Allah, cahaya-cahaya, mercu-mercu ni. Maka bila tengah nak royak beri lagu tu, Amber pegang batai besi dekat atas stage tu. Tuan-tuan perempuan tahu apa cerita? Rupanya besi tu, tiang tu, rupanya tak ada wayar bumi. Habis siapa jadi wayar bumi? Aku jadi wayar bumi malam tu. Udah jadi. Tapi orang ingat anak buat lawak. Oh pelawak ustaz, pelawak ustaz ni. Dak Amber pergi tu, rupanya yang Amber pergi tu apa dia? Rupanya kafronun, karen. Bahasa Jawi, kafronun, karen. Oh dia kata orang gelak kat bawah tu, dia tengok anak gegar gitu. Dia tak tahu kita nak terbakar dah atas. Ini sejarah dakwah di bumi Kelantan yang saya tak dapat lupa sampai hari ini. 2 minggu karen dalam badan aku. Jadi karen man. Karen man. Bro, sis. Pegang karen. Mu nak karen? Oh, insya-Allah jangan main-main. Cuma Allah lindung anak tu, karen tak, agaknya voltage tak betul. Kalau kuat, dan kemudian saya pakai penebat kasut getah. Kalaulah rasa-rasanya kuat voltage tu, sebab mungkin tangan saya basah dan sebagainya, saya ingat melambung saya. Dah arwah kot, na'udzubillah misalnya. Banyak lagi kita ni, amal tak cukup, dosa banyak kan. Begitulah kita. Tapi Allah panjangkan umur. Tapi kesan itu sampai sekarang saya teringat. Yang saya nak sebut apa dia? Kafronun, karen. Kalaulah aku tahu tempat tu ada karen, macam kita khabar main tadi lah. Kalau kita tahu tempat tu ada virus, takkan kita nak pergi tempat tu. Confirm kita tak pergi punya. Sama karen ni. Kafronun, karen, kita tak nampak. Sebab itu kita pegang. Ustaz, tapi tak nampak Ustaz. Betul tak nampak. Habis macam mana nak tahu benda tu ada? Kau buka lah kat wire dia tu, cuba kau pegang dalam dia. Nak tengok. Maknanya apa? Kafronun, karen, tak nampak. Pegang baru nampak. Tapi cuba anda terbalikkan perkataan kafronun. Nun, rokaf, neraka. Karen tak nampak tapi ada. Neraka tak nampak. Ada. Kan tak ada? Saya nak cerita ni sebenarnya nak relate pada fikir dan zikir. Allazina yu'minuna bil ghaib. Berimanlah kalian dengan benda-benda ghaib. Neraka benda ghaib. Tak nampak juga lagi. Tak nampak lagi. Tu yang nak cuba letakkan analogi karen supaya kita mudah faham. Nampak macam tak ada. Pegang baru ada. Nasib baik engkau tu ada lagi. Kalau tak ada. Gitu. Ya, karen neraka. Cuba anda terbalikkan. Begitu. Itulah muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sebenarnya kita nak santai-santai. Kita tak payah heavy-heavy. Sekarang ni orang stres kan. Orang kan stres. Orang nakkan suatu. First beginilah tuan-tuan perempuan. Baik, kita masuk dalam lagi sikit lagi. InsyaAllah, sikit lagi insyaAllah. First, semua kena hadam yang virus ni ada dan wujud di kalangan kita. No doubt. Orang putih kata no doubt. Jangan kamu sangsi. Memang kita yakin bahawasanya virus corona ni wujud di kalangan kita. Cuma kita katakan sifatnya ghaib, tak nampak. Okey. So saya katakan tadi, banyak benda yang ghaib di keliling kita ni. Tapi Allah seolah-olah fikir dan zikir hari ni. Seolah-olah Allah nak bagi tahu pada habaq mai pada kita ni bahawasanya apa tuan-tuan puan-puan, kita pergi ke Perak pula.
bahawasanya kita ni udah tahu dah kata ada malaikat kiri dan kanan, rokit dan atid yang mencatatkan apa juga peramalan-peramalan baik buruk benar kita ni. Udah tahu dah kita semuanya. Udah tahu di khabar dah ustazah katanya esok di soal siasat di dalam kubur adanya namanya apa namanya soal siasat mungkar dan nakir. Kamu kena tanya besok dalam kubur. Ada yang kata kopi. Itu apa tu? Ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib, beriman benda ghaib. Esok kita akan dibawa ke alam barzakh. Benda ghaib kita tak tahu lagi, kita tak nampak. Syurga dan neraka, benda ghaib kita tak nampak. Titian siratal mustaqim, kita tak nampak. Benda ghaib lagi. Siksaan neraka, benda ghaib. Siksaan kubur, benda ghaib. Kita dengar daripada para alim ulama membahas Quran dan hadis-hadis. Tuan-tuan dan puan, agak-agaklah tuan-tuan. Bila Allah turunkan virus corona yang juga berupa benda yang ghaib, cuma agak-agak saya yang dhaif. Rupa-rupanya Allah nak tengok kita ni takut tuan-tuan dengan virus corona ini. Tapi takut mereka hanya takut kepada virus corona yang ghaib. Tapi soal malaikat mungkar dan nakir, malaikat rokit dan atid, semua amal pahala, juga perbuatan maksiat jadi dosa. Ini semua kita tidak ada rasa apa-apa. Tak takut pasal apa? Benda ghaib. Allahu Rabbi Allah. Saya ingat diri saya tuan-tuan. Saya ingat diri saya tuan-tuan. Sebab itu Allah sedang mengajar dan mendidik kita hati-hati dengan makhluk-makhluk gaib. Kalau virus corona orang takut sebab boleh menyebabkan kematian. Iyalah tuan-tuan. Awal tadi saya bacakan hadis mengenai mereka-mereka yang telah meninggalkan kita. Saya tidak akan ulang. Tetapi first kali tolong jangan labelkan. Saya nak ajak tuan-tuan perempuan, dalam kita berdepan dengan makhluk gaib, kita perlu juga duduk dalam suasana, sentiasa duduk dalam adab. Mendepani sesuatu dengan adab. Ini Nabi ajar pada kita tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku sekarang ialah first kali tolong jangan labelkan contoh. Ini contoh tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan kita orang-orang yang mungkin mereka ada hujah yang tersendiri tak nak lagi ambil vaksin. Ni viral lah. Sekarang ni orang kata ada ni ustaz ni anti vaksin, ada ulama ni anti vaksin, yang ni tak pro vaksin. Yang kedua-dua ni ulama, ini ustaz. Tapi mereka sendiri bisa mendapat yang kami ni macam mana ustaz? Araban tebin dah yuk katanya. Udah koma kopi itu kami di bawah, kopi mana? Tak sabar. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin, kata Allah. Aku jadikan kamu ni memang beza-beza. Beza-beza. Kan? Jadi cuma kita ni beza-beza kita ni macam mana? Itu kehebatan Allah. Cuma cari penyatuan itu dengan didasari daripada ilmu. Jadi semuanya atas keyakinan ilmu. Adakah kita kata orang yang tak nak ambil vaksin tu, mereka ni bodoh, mereka ni tidak berilmu? Saya rasa pihak berwajib pun tak adalah sampai tahap macam tu. Tahap gaban macam tu nak cakap, tidak. Cuma government, pihak berwajib menyatakan eloklah diambil vaksin tu dalam suasana berdepan dengan wabak ini. Itu pernyataan daripada pihak yang berwajib. Namun kita tidak dapat nafikan mengapa di sana masih ada yang tidak mahu mengambil vaksin ini. Jadi janganlah pula kita terus labelkan, ni anti vaksin. Anti vaksin ni memang teruklah depa-depa ni. Memang teruklah. Masya-Allah tuan-tuan puan-puan, kita diajar beradab. Termasuklah cerita tadi pergi tayang pula orang yang dapat 2 dos ni tayang pula pada golongan-golongan. Padan muka. Orang suruh 2 dos. Dah 2 dos macam kami lah dapat. Nak ke sana, nak ke sini, nak ke sini. Dapatlah rupa kami. Bukanlah semua tuan-tuan dia. Tapi ada tak rupa itu? Ada tuan-tuan puan-puan. Ada, bukan tak ada. Jadi adab itu, berdepan dengan adab-adab ini yang kita masalah ni. Jadi seolah-olah ada pemisahan. Itu saya sebut. Kadang-kadang benda ni jadi viral baru-baru ni kan. Saya sebut itu atas lillahi ta'ala. Jangan ada pemisahan tuan-tuan. Jangan ada pemisahan. Jangan ada pemisahan. Sebab kita faham tubuh masing-masing ada kesan penerimaan yang berbeza dalam soal vaksinisasi ini. Ini pihak ilmu kedoktoran sendiri telah menjelaskan. Bukan kita pandai-pandai tak.
tuan-tuan perempuan, saya nak fahamkan di sini tuan-tuan. Ya, ini dah masuk ke tengah nak penghujung ni, kita jadi go deep sikit lah. Ya, jadi tolong ya, fikir dan zikir. Jangan rasa offended pula bila saya cakap soal ni. Minta lapang dada. Sebab kita sayang semua ya. Allah sayang semua. Allah sayang semua. Yang tak vaksin pun Allah sayang. Yang vaksin pun Allah sayang. Dalam neraca Islam begitu. Kan? Sebab yang belum vaksin ini, mereka ada hujah mereka mungkin. Yang vaksin pun ada hujah mereka atas pilihan keyakinan mereka masing-masing dan didasari oleh ilmu masing-masing. Tak tahulah kita kalau jenis yang sekadar ikut aja kan. Manusia kan begitu. Dia suka ikut-ikut. Apa orang lain buat, dia ikut je. Mungkin ada juga fashion trend macam tu. Itu pun satu trend juga. Tapi Islam mengajar fatabayyan. Fatabayyan. Selidik sebelum kita berbuat sesuatu itu. Jadi bagi pendapat saya yang dhaif, mungkin golongan yang belum mampu menerima vaksin ini, saya setuju sangat-sangat dengan pernyataan satu forum yang dibuat baru-baru ni dalam lintas langsung bersama dengan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Baru-baru ni saya tengok tu, Masya Allah, saya jarang dapat pernyataan ni daripada namanya seorang doktor yang duduk sebagai golongan frontliner. Dia bukannya backliner bro, frontliner. Dia bahkan pengarah kepada frontliner yang ditugaskan untuk memberi vaksin kepada mereka yang nak menerima vaksin. Jadi, saya melihat suasana itu, dalam keadaan saya melihat sahabat-sahabat menonton sekali, dan saya nampak salah seorang dari panel ketika itu adalah beliau ini, seorang doktor. Nama beliau adalah Dr. Nick Shafiq dari USIM. Dr. Nick Shafiq, kalau anda menonton video ini, kalaulah tular video ini, anda nak ucapkan tahniah, mabruk, mabruk, mabruk ya Syekh. Anda bercakap sesuai selaras dengan fikir dan zikir. Anda tidak hanya berfikir, tetapi anda berzikir hingga tampil sifat menyantuni orang lain. Tidak ada sifat kekerasan, tidak ada sifat yang nampak keterpaksaan. Sedangkan kamu, Dr. Nick Shafiq, adalah orang yang diamanahkan duduk di frontliner. Pengarah pula tu. Tapi kata Dr. Nick Shafiq dari USIM, dia kata, kita juga perlu lihat bukan hanya pada data, tapi lihatlah juga pada dasarnya. Nampak ayat dia, subhanallah. Jangan kita hanya lihat pada data, tapi lihat pada dasarnya. Dasar tu apa? Keluhan-keluhan golongan marhain, keluhan-keluhan golongan yang kita katakan mereka yang ada hujah masing-masing, keluhan Dr. Nick Shafiq sendiri sebagai seorang doktor yang jadi pengarah kepada frontliner. Beliau sendiri malam tu live forum, live telecast, beliau katakan pihak berwajib perlu pandang serius mengenai pertembungan. Dia risau tuan-tuan, dia risau sebagai seorang doktor, dia risau mengenai pertembungan antara pro-vak dengan anti-vak. Pro-vak dengan anti-vak, pro-vaksin dengan anti-vaksin. Bertembung bro sis. Tapi bila saya lihat tonton live telecast itu yang malam itu, ada juga panel-panel hebat, Dr. Ruzaimi ada, Tok Ki daripada PPIM ada, ya, apa nama, Datuk Syed Nazim kita ada, kemudian ada seorang lagi iaitu Dr. Nick Shafiq. Subhanallah, saya melihat antara Dr. Nick Shafiq nyatakan itu, beliau menyatakan nasib hak-hak yang dinafikan terhadap golongan yang ada sebabnya. Kita perlu melihat, bukan kita meletakkan mereka dalam kategori, oh bila tak buat yang ini kamu kategori yang dayus, kategori yang menyusahkan rakyat, kategori yang menyusahkan golongan-golongan yang telah divaksin. Walaupun telah 2 dos itu, ternyata dalam ilmu kedoktoran sendiri menyatakan bahawa itu bukan tiket untuk kata-kata bebas-bebasnya daripada tidak kena dengan wabak ini. Nauzubillah. Kita tuan-tuan puan, saya nak bagi tahu, masya-Allah tabarakallah, tahniah kepada yang dah vaksin, tahniah, tak ada masalah. Sebab semua anda ada keyakinan dan tahap was-was dalam diri masing-masing. Sebab itu
saya nak bawa fikir dan zikir hari ini tuan-tuan perempuan, yang dah vaksin alhamdulillah, yang belum pun mereka ada hujah mereka, perlu dihormati. Alhamdulillah jika seandainya ada sebab musabab yang mereka sendiri mengetahui mengapa dan kenapa. Kita perlu hormati pendapat dan keyakinan orang lain. Kalau orang boleh hormati keyakinan dan pendapat kamu, mengapa kita tidak boleh menyantuni pendapat dan pegangan orang lain? Tuan-tuan, ini soal vaksin tuan-tuan. Soal vaksin. Kalau dalam soal ilmu agama yang menjadi tunjang kehidupan kita, ada beratus-ratus, hatta beribu mazhab tuan-tuan perempuan. Yang terkenal tu kita dengar 4 lah. Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Itu yang terkenal. Pun kalau kita rujuk kepada 4 mazhab yang muktabar ini, nampak dalam agama, sandaran agama pun ada pendapat-pendapat yang berbeza. So dalam kaedah pemvaksinasian ini juga kita perlu hormati tuan-tuan perempuan. Kita bukan soal sokong tak sokong. Kita katakan yang dah vaksin begini, yang tak vaksin begini, yang golongan tak vaksin pula kata pula yang dah vaksin begini. Tak, ini Islam tak ajar macam ni tuan-tuan. Islam tak ajar. Islam suruh menyantuni antara satu dengan lain. Mana hilangnya kasih sayang kita tuan-tuan. Itu saya katakan bahawa COVID-19 virus ini sudah menjadi sebagai satu fitan, ujian bagi kita, ditambah pula dengan suasana vaksin yang dia masuk ke dalam tubuh, pun adakah ini menjadi sebagai corona nombor 2 pula? Sebab dia menjadi pertembungan antara yang nak vaksin dengan tak nak vaksin. Cukup tuan-tuan. Kita ada keyakinan dan kita ada diri kita, hak kita, yang perlu kita katakan bahawa kalau dalam negara kita sebut mungkin ramai yang mungkin katakan, tak boleh ustaz, kita ni kalau boleh, takkan kita boleh lah buat sekali je jalan semua kan. Jadi kita jaga kita, baru boleh kita jaga kita. Tuan-tuan perempuan, kalau sahabat kita nak kata, saya jaga diri saya ustaz, saya amal makan sunnah-sunnah Nabi semua saya makan insya-Allah, saya jaga solat saya zikir ustaz, saya pun tak pergi ke tempat yang ada wabak, saya jaga SOP, bukan 2 ustaz, 3 layer, tarik 3 layer tak ada, 4 layer saya bubuh ustaz. Dia face shield lagi, sarung tangan lagi, tempat lagi, spray hand sanitizer, lepas tu dengan spray gun sanitizer. Dah jadi cowboy aku ustaz perlu pilih. Nak masuk masjid pun bawa pistol juga, ya, pistol tembak tu yang tu. Tuan-tuan. Dan dia sihat mungkin. Adakah kita nak nafikan kredibiliti dia, amanah dia nak jaga diri dia dengan keyakinan yang dia ada? Adakah kita nak nafikan? Di dalam kita tidak menafikan vaksin sebagai salah satu usaha daripada pihak-pihak yang meyakini bahawasanya vaksin ini antara penyelesaian masalah. Itu sebab saya katakan, kita sudah hilang penyantunan ke arah menghormati pendapat. Sebab kita faham tuan-tuan, dekat negara luar pun masih ada yang menyuarakan pendapat mereka tak nak ambil vaksin itu kerana bagi mereka masih tidak yakin dan ada cara tersendiri dalam kendati diri mereka, dalam ingin mengurus kesihatan mereka melalui kaedah-kaedah yang mereka yakini. Adakah kita menolak? Adakah kita nak menafikan apa yang kita katakan sebagai golongan yang hanya berpegang kepada pendapat dia sahaja, sedangkan di sana ada pendapat-pendapat lain yang perlu kita santuni dan kita selidiki dengan hujah-hujah mereka, dengan pendapat-pendapat mereka. Ini yang saya katakan bahawa muslimin muslimat rahimakumullah, janganlah sampai kita menjadi golongan yang akhirnya menyebabkan perkataan yang kita tidak mahu lafazkan kepada orang lain akhirnya terlafaz tuan-tuan. Apa dia? Iaitu kita nyatakan bahawa aku seolah-olah rasa terpaksa melakukan perkara-perkara tersebut. Benda ni yang kita tidak mahu. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, dalam ibadah pun kita dituntut untuk memilih satu perkara yang bukan was-was tuan-tuan. Bila kita yakin kepada sesuatu benda itu, kita yakin dengan hujah dalam dalil-dalil aklinya, apatah lagi sudah tentu daripada dalil nakliyahnya, maka sudah tentulah tuan-tuan perempuan, kita akan memperbuat apa yang perlu kita buat di atas keyakinan kita itu. Tetapi kalau kita ini masih ada di sana sifat was-was,
kita was-was tuan-tuan. Dan was-was ni bukan dibuat-buat tuan-tuan. Dia bukan dibuat-buat. Hadirin hadirat rahimakumullah, dia bukan dibuat-buat. Tapi dirasa tu datang macam aku was-was. Adakah kita nak nafikan? Sedangkan dalam ibadah sendiri pun, apabila kamu was-was, kamu kena berlindung daripada syaitan. Bahkan bila kita berlindung dari syaitan, kita masih rasa samar-samar, kita masih rasa syak, kita masih rasa was-was, eloklah kita tinggalkan. Tinggalkan was-was itu lebih baik. Perkara-perkara yang samar kita tinggalkan lebih baik. Jadi, kalau kita relatekan dengan suasana sekarang ini, maka kita boleh berfikir, mungkin bagi sesiapa yang nak menerima vaksin, mereka terima vaksin itu dengan hati yang terbuka kerana apa? Kerana keyakinan menolak was-was. Orang yang terima vaksin, mereka yakin, dan justru itu apabila mereka yakin menolak was-was. Sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, tak ada apa-apa pun. Tapi, hormati kepada golongan yang masih ada was-was di atas asbab musabab yang mereka timbulkan, hujah-hujah mereka yang perlu kita dengar, bukan kita tutup telinga kita dia mendengar, menjadi pendengar yang baik. Cuba jadi a good listener, pendengar yang baik. Macam tuan-tuan perempuan sekarang, Masya Allah, tempoi. Tapi saya nak bagi tahu ni, kalau tadi orang yang buat sesuatu itu atas dasar keyakinan dia, maka dia buat kerana dia yakin benda itu, maka keyakinan menolak was-was. Sekarang ada orang yang was-was nak buat sesuatu itu, maka bila dia was-was, dia tak yakin. Bila dia tak yakin, dia tak nak buat benda itu. Simple as that. Benda mudah. Buat apa nak bergaduh-gaduh? Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang jadi bergaduh tu yang saya katakan tadi, bahawa yang dah vaksin janganlah buat macam orang yang belum vaksin ni, seolah-olah macam najis mughalazah pula. Macam seolah-olah najis sangat pula. Saya risau tuan-tuan, sebab sampai ke telinga saya. Risau. Ini satu pertuduhan, ya. Dan government sendiri, pihak berwajib sendiri telah menyatakan akan diadakan suatu perutusan, mungkin insya-Allah, dan ini kita harapkan. Ini telah diperbincangkan di peringkat-peringkat, juga Persatuan Pemuda Islam pun telah bawa perkara ini ke tengah, telah persembahkan kepada Sultan. Tujuannya bukan untuk jadi golongan menyusahkan kepada pihak berwajib dalam menjalankan sistem untuk, kalau boleh kita jaga kita dalam sistem vaksinisasi ini. Bukan. Tetapi anggaplah di sana golongan-golongan tertentu ini masih menerima rungutan-rungutan yang mungkin kita yang dah divaksin, yang yakin dengan vaksin ini, yang tak terima perkara-perkara yang sebagaimana didengar oleh pihak yang satu lagi. So, itu saya kata perlu kita ikram, kita raikan. Jangan kita tutup, sebab mereka juga insan, mereka juga manusia, mereka ada hak, mereka ingin hidup sebagaimana orang lain. Tapi ni saya kata, kadang-kadang yang dah vaksin pun tayang macam-macam dah, kami dah tengok, kami dah vaksin, dah boleh dah. Ni apa cerita tuan-tuan? Kemudian kita tengok pula pergi posting macam-macam. Yang tak vaksin pun satu hal juga. Minta maaf tuan-tuan. Ni saya sembang macam Tun lah, Tun. Kan? Tun kalau dia sembang macam tu lah, dia kata, yang tak vaksin pun kadang-kadang kita janganlah pergi ke restoran. Kita dengan senang-senang, kita rekod, kita sedang makan, minum. Sedangkan kita tahu kita belum divaksin, tapi kita saja post pada dalam media kita seolah-olah rasa macam tak bersalah. Jadi saya rasa dia memang tak kena. Memang tak kena. Apa tujuan kita posting? Engkau belum vaksin. Lepas tu government dah kata siapa yang tak vaksin tak bolehlah masuk. Okey, tak apa. Kita faham. Walaupun kita faham, kita rakyat Malaysia ni kalau boleh kita nak semua orang. Tidak ada diskriminasi berlaku. Semua orang dapat hak masing-masing. InsyaAllah. Kalau yang tak boleh, yang tak mampu divaksin, ada hujah. InsyaAllah. Kita minta pihak government pandang soal ini. Jangan ada barrier, jangan ada pemisah. Kita dah banyak berpisah dengan rakan-rakan, adik-beradik, keluarga yang rapat soal sahabat anda. Banyak sangat terpisah. Hati ni dah banyak lonely. Lonely is very lonely. Dah lonely dah. Tiba-tiba jadi macam ni. Tuan-tuan, yang tak vaksin pula pergi dengan bangganya, pergi viralkan. Saya tak vaksin, tak kisah pun, saya makan okey je, tak ada pun kena tangkap. Ni apa cerita ni? I cannot brain lah. Aku tak boleh fikir.
Betul tak? Saya tak boleh fikir, tuan-tuan. Yang duk tayang dah vaksin, pi tayang kat orang ni, tunjuk dia dah vaksin, konon dia boleh lepas segala-galanya. Itu saya tak boleh brain. Yang belum vaksin, pi makan, tayang masuk restoran dengan selambarnya, pi tayang kat orang, saya tak vaksin tapi saya okey je. Yang ni saya tak boleh brain, tuan-tuan. Wallahualam, saya tak boleh brain. Tak boleh brain benda ni. Jelaslah, tuan-tuan, bila kita relate dengan tajuk kita, fikir dan zikir, rupa-rupanya kita sudah hilang perasaan ihsan. Islam ni dia tiga, Islam, iman, ihsan. Islam dan iman semua orang faham, tapi ihsan kita dah hilang, tuan-tuan. Semenjak COVID-19 2 tahun ni, ihsan kita dah hilang, tuan-tuan. Sebab itu kita tak boleh brain. Bukan kita tak ada brain, tak boleh nak brain. Brain ni ada, tapi tak boleh nak brain. We cannot brain out. Bila dia, kat mana ihsan kita? Lah ni, kat mana? Cuba habak mai tengok. Kat mana ihsan kita, tuan-tuan? Mana compassion kita lah ni? Ke mana hilang ni? Mana pi akai kita lah ni, tuan? Saya merenung. Saya tak kata tuan-tuan perempuan yang menonton. Saya nak reflect, saya nak respon dengan apa yang berlaku yang kita tak boleh brain ni, tuan-tuan. Mengapa berlaku? Sebab itu kita perlu menghormati pendapat dan pendirian masing-masing. Itu saja. Solat yang agama tu pun merupakan, solat adalah merupakan perintah agama kita, tuan-tuan. Maka kita wajib solat. Dan kadang-kadang wajib solat itu bermula daripada umur 7 tahun diajar, 10 tahun di rotan yang tidak menyakitkan. Kan? Itu kan perintah hadis. Adibu ni, didik anak kalian. Itu dalam bab solat. Bila dalam bab solat pun wajib, kita seolah-olah, bukan kata wajib tu macam mana, maknanya ada cara kita didik. 7 tahun begini caranya, kemudian 10 tahun begini, rotan sikit, rotan yang macam acah-acah begitu, supaya dia tahu bahawasanya solat ini nanti umur 15 tahun dah akil lagi balik, aku akil, korang dah akil balik dah, besok dah jadi wajib. Tak solat berdosa. Perbezaan orang muslim dengan yang tak muslim, bezanya solat tu lah. Jadi itu menjadi kayu ukur kita, sebab itu kita ajar daripada kecil. Jadi persoalan yang berlaku sekarang ini, adakah kita buat satu perkara yang macam pendidikan solat tu? Tak, sebab Allah telah pun mentakdirkan virus ini tiba-tiba muncul macam tu. Jadi manusia tak sempat dididik, tuan-tuan puan. Nampak tak apa yang saya cuba nak sampaikan dalam erti kata fikir dan zikir? Manusia tak sempat nak fikir. Yang dia fikir apa? Apa yang orang lain buat nampak itu betul? Betul. Inilah dia. Inilah penyelesaian masalah. Maka dia pun terus, inilah dia. Faham maksud saya? Dan kita tidak nafikan bahawa ini bukanlah kata orang terus fikir segedebuk macam tu terus laksanakan, tidak. Ini yang saya katakan, Islam tertegak kepada 4 sangga. Kalau tadi Islam, iman, ihsan. Sekarang kita tengok Islam itu berpegang kepada 4 perkara. Rujukan kita apa? Al-Quran, qat'i. Hadis, qat'i. Cuma nak dibahas oleh para ulama hadis yang pakar. Kemudian ijma'. Kemudian qiyas. Jangan korang silap sebut pula Quran, hadis, jima', qiyas. Jangan. Ada pula hari tu aku tengok ada seorang tu tersebut pula Quran, hadis, jima', qiyas. Astaghfirullahalazim. Jima' lain, itu suami isteri dalam bahasa kitab. Quran, hadis, ijma', qiyas. Baik, dalam kita berdepan wabak ini, apa yang berlaku sekarang ialah ulama berijtihad. Ulama berijtihad. Kan? Ulama berijtihad maknanya ijtihad mereka ambil daripada Quran dan hadis juga. Bukan pandai-pandai. Itu sebab saya katakan, tak ada siapa di medan ini nak menyatakan, oh kami anti vaksin. Contohlah kalau ada orang kata anti vaksin, mereka betul. Tak ada siapa boleh mendakwa begitu. Dan begitu juga golongan vaksin, pro vaksin, tak boleh dakwa bahawa oh kami betul. Kami dah okey. Ini rahsia Allah. Maafkan saya, minum sekejap. Bismillah. Sebut pasal vaksin ni ramai yang menyebut kot. Batuk.
Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi al-haqqu min rabbik, yang benar datang daripada Allah. Jadi selagi mana ianya kita menghormati pendapat para alim ulama yang layak berijtihad, mengeluarkan fatwa, kita hormati tuan-tuan puan-puan. Mereka juga orang golongan ilmu yang bukan senang-senang nak keluarkan fatwa. Kita faham. Cuma di sana kena hormati juga pendapat-pendapat para ulama lain, orang insan-insan lain yang mungkin mereka berdepan dengan sesuatu yang mungkin tak sama dengan mereka yang menerima sesuatu itu. Terima sama, kaedah sama, tapi kesan kepada diri lain. Persoalan yang timbul kedua, adakah kita boleh bertanggungjawab seandainya berlaku sesuatu perkara yang tidak baik ke atas kita? Ini perlu dijawab. Maafkan saya kalau perkataan saya ini salah. Tapi rasanya kita nak buat sesuatu, tuan-tuan perempuan, pun kadang-kadang kita minta cagar sesuatu. Cagaran. Okey, nak buat sesuatu, kita cagar sesuatu. Okey, kau boleh ambil ni, nak pinjam kereta kan? Okey, macam orang nak sewa kereta, tuan-tuan, bukan boleh sewa macam tu je. Dia mesti okey. Cagar apa? Mungkin IC, mungkin bil elektrik rumah atau aset kita cagarkan. Pasal apa? Pasal takut berlaku aksiden. Tapi adakah aksiden tu boleh berlaku? Dalam rahsia Allah semata-mata. Sebab itu kita minta semua. Yang dah vaksin, kita minta kepada Allah lindung. Yang belum vaksin pun kita minta perlindungan daripada Allah. Mungkin yang belum vaksin ada hujah mereka. Mereka takut mungkin ada perkara-perkara sebagaimana yang kita terima daripada berita-berita yang sahih yang menyatakan bahawa ada kesan sampingan kepada tubuh badan seseorang itu yang kadang-kadang tak mampu. Dan akhirnya ini hujah. Ini bukan merupakan auta tapi fakta. Kena pandanglah. Takkan kita nak tutup sebelah mata. Ini melibatkan nyawa. Ini melibatkan keturunan. Ini juga dituntut difikir dalam agama. Tapi of course lah orang kata, habis Ustaz, kalau kita nak suruh vaksin tu suruh orang jaga keturunan, jaga nyawa. Betul. Bagi yang boleh menerima, sah, tak ada masalah apa pun. Tapi ada kes di sana. Sebab itu isu ini timbul. Tak sudah-sudah habis. Sebab perkara ini tidak dijawab dengan baik. Saya yakin tuan-tuan, kalau semuanya menjalankan amanah masing-masing dengan baik, semuanya tidak ada perkara-perkara yang samar-samar. Anda rasa tuan-tuan puan, 4 jab pun tak apa kan? 4 jab pun tak apa, lebih jab pun tak apa. Pasal dia yakin. Masalahnya mereka tak yakin. Bagaimana cara meyakini mereka? Itu saja. Dan yang selebihnya, hati ini milik Allah. Allah memberikan dorongan kepada seseorang itu ilham. Dia boleh meyakinkan, dia boleh tidak meyakinkan. Boleh juga dikatakan talbisul iblis, bisikan-bisikan dan sebagainya. Boleh dikatakan begitu. Tetapi nak katakan adakah benar itu bisikan setelah melihat kematian demi kematian juga yang ada berlaku disebabkan perkara tersebut? Dia juga seriau. Benda ni tolong buka, lapangkan dada, no offense, agree to disagree, fikir dan zikir tuan-tuan. Itu maksud saya. Saya bukan tuju pada siapa, tak. Wallahi. Tuan-tuan, apapun, marilah. Dalam bab ni kita letakkanlah apapun kita diajar dalam Islam, jangan ghulu. Jangan melampau dalam memperbuat apa-apa tindakan. Kalau dalam ibadah, Nabi larang kita untuk jangan ghulu. Jangan ekstrim. Sebab saya fikir di zaman teknologi abad sekarang ini, 2021, manusia kini lebih cerdik untuk menilai sesuatu. Manusia tidaklah boleh hanya mengikut. Tapi mereka terkadang, mengapa tak nak mengikut? Mungkin disebabkan penilaian yang telah dibuat oleh akal fikir mereka di atas pengkajian mereka. Tolak ceritalah yang dengar-dengar ni tuan, yang dengar kita tak mau. Tapi yang ada asas dan fakta. Itu yang saya sebut, yang saya maksudkan. Mereka yang duduk di atas fakta dan hujah yang benar dan mereka fatabayanu, iaitu tabayun, mereka selidik. Golongan ini tidak boleh diketepikan tuan-tuan. Kerana mereka punya hak untuk dibawa supaya dimuzakarahkan dengan baik, supaya terdapat suatu kaedah muzakarah yang harmoni dan dapat satu keputusan solution yang terbaik untuk kesemua pihak. Supaya kita dapat hidup dalam suasana endemik ini, tetapi tidak berlaku pemisahan yang sebagaimana, saya tak tahulah, mungkin
sonok sangat ke golongan yang nak berpisah-pisah ni. Saya tak tahulah tuan-tuan perempuan kan. Tapi kalau saya lah, Masya Allah tuan-tuan, kalau saya lah, kalau ada golongan anti vaksin, golongan yang tak nak, belum vaksin dengan vaksin, tapi saya harapkan biar orang boleh duduk sekali, semua kena jaga SOP. Itu yang sewajibnya. Tapi jangan pisahkan. Jangan pisahkan aku dan dia, Tuhan tolonglah. Kan? Ku cinta Allah. Kan? Jadi kita yakin dengan kita dah ikhtiar usaha, doa dan tawakal. So vaksin tadi ikhtiar. Yang cara perubatan lain juga ikhtiar. Itu semuanya ikhtiar tuan-tuan perempuan. Dan masing-masing ada kesan, ada hujah bil hujah. Janganlah ada golongan yang, saya harap sangat, janganlah ada golongan paksa bil paksa. Sebab ini merupakan salah satu perkara yang juga tidak dituntut dalam agama kita. Ya, kecualilah kalau sudah ada di endorse benar-benar, benda ni saja, dalam apa pun inilah saja, dan tidak ada apa-apa efek dan tak ada apa-apa pun kesan langsung, tidak ada. Memang ini yang terbaik, yang memang bagi keadilan kepada seluruhnya. Masya Allah. Ana fikir ketika itu, Masya Allah, orang tidak akan nodap, orang tak akan ragu, orang tak akan fikir untuk kata orang menyalah tafsirkan pernyataan-pernyataan yang diberikan. Tetapi kalau still samar, masih ada lagi mungkin saya tak kata sesiapa, tetapi mungkin. Sebab saya katakan daripada awal, keyakinan menolak was-was, was-was menolak keyakinan. Jadi hari ini orang cerdik untuk menilai. Maknanya bukan terus buat aja tanpa tabayun. Setiap perbuatan yang kita lakukan, pasti tindakan kita itu secara tidak langsung, kalau kita buat sesuatu yang kadang-kadang kita sendiri tak faham, saya khawatir ini akan mengakibatkan berlaku kezaliman antara sesama kita sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang saya selalu sebut. Kadang-kadang pun kita tak nak main-main perasaan-perasaan saja tuan-tuan. Ya, saya pernah pergi Indonesia dulu, waktu saya ke pesantren pun tak boleh juga. Kita mesti ada sandaran. Nak buat apa pun ada sandaran. Saya pergi ke Indonesia. Jadi ada satu mamat tu dia sakit perut. Daripada masa tu saya turun di Belawan. Di Belawan ni dekat Sumatera Barat, dekat Medan. Saya naik bas tu pergi nak ke Bukit Tinggi. Tempat pesantren saya tu di Madrasah Al-Mustafawiyah, pesantren purba lama, pesantren purba lama. Orang sana panggil pesantren purba lama. Nama pengasasnya Al-Mustafawiyah, Syah Al-Mustafawiyah. Jadi masa saya nak ke sana tu, ini cerita tahun 1992-93 begitu. Bila masa nak sampai ke situ, tuan-tuan tahu ada orang dalam bas tu sakit perut. Dia sakit perut. Jalan Syekh bukan jalan macam jalan kita. Alhamdulillah kita hebat, subhanallah. Tapi jalan ni dia Danau Toba nak lalu semua. Bayangkan, sepadi je jalan, sepadi je. Kalau kita menyisik tu, bayang memang power lah. Tukang driver sana memang gila maut dah kan. Kona tu memang siapa tak tahan muntah. Tapi ada satu mamat ni dia sakit perut tu. Rupanya dia dah mengadu dah. Om, tolong diberhentikan otonya om. Enggak tahan ni. Tapi pak supir ni dia tak mau berhenti. Pasal apa dia tak nak berhenti? Sebab dia nak kerja time. Nanti dia dah sampai ke Padang, dia nak patah balik ke Medan. Perjalanan ni makan dekat berapa hari tuan-tuan ya? Kalau bayangkan perjalanan je dekat separuh hari, dekat hampir 1 hari, perjalanan jauh. Indonesia bukan besar, jauh, panjang tu. Jadi, dia nak kerja tu, apa kata pemandu ni pada yang orang yang sakit perut tadi? Tengah buat drive ni. Om, sakit om, kata yang orang belakang. Om, tolong diberhentikan otonya om. Apa nama, perutnya enggak enak ni kata. Sambil bawa drive ni, dia kata apa? Supir kata apa? Itu perasaan kamu aja katanya. Oh, itu perasaan kamu aja. Kawan tu pun ingat, ya agaknya kot kan. Dia tak tahu yang supir ni kejar timing ni. Masuk kali kedua pula, kena kona kedua. Lagi rasa nak terburai lagi, dia kata, Om, tolong om, enggak tahan ni, bener ni kata. Pak supir tengok jam. Itu perasaan kamu saja kata. 2 kali babe. Masuk kali ketiga. Om, bener-bener ni bukan cobaan ni, betul-betul ni. Enggak tahan ni. Tolong berhentikan betul. Itu perasaan kamu aja. Relax je Pak Supir. Mau kena selama je. Itu perasaan kamu aja katanya. Masya Allah tuan-tuan. Last. Lepas kali ketiga tu apa berlaku? Satu mbah berbau tuan-tuan. Satu mbah berbau. Bila satu mbah berbau, yang Pak Supir mula tak tenang. Tak tenang lah tuan-tuan. Tadi udara Masya Allah, tabarakallah hebat. Sekarang udara apa boleh macam ni?
Dia pun tak tahan. Oh, dia kata lain macam ni, lain macam ni. Dia pun berhenti kan motor. Dia kata, ini apa ini? Bawa apa ini ni? Dia pun tulis belakang. Ini mesti kamu tadi ni. Kamu yang bilang mau berhentikan motor ya. Kamu enggak tahan perut dia. Ini mesti kamu ni tadi. Kamu ni tadi ni. Apa kata yang skateboard tadi? Pada Pak Supir dia kata apa? Itu perasaan kamu saja. Kita ni kalau main perasaan kamu aja sampai ke sudah tak habis tuan-tuan. Biarlah ada fakta, ada hujahnya insya-Allah. Sebab itu saya duk fikir selalu jugalah. Kadang-kadang hari ini dalam media sosial apa-apa pun terlalu banyak kisah-kisah yang menyebabkan orang golongan ini dia berpegang dengan ini. Sampai berpuak-puak yang ini pun pegang golongan ini. Kadang-kadang bukan kata agree to disagree itu tak boleh. Tapi kerana sampai kalimah yang keluar, cara menyantuni itu dah tak ada. Jadi kita harap balik dengan suasana kita sekarang ni muslimin muslimat rahimakumullah. Betul, qulil haq walau kana murran. Cakaplah betul walau dalam keadaan pahit. Tetapi tu saya ulang sekali lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Fa inna as-sidqa tuma'ninatun wa innal kadhib ribatun." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Apa kata Nabi? Tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya kebenaran itu adalah ketenangan. Dan pembohongan itu sesuatu yang meragukan. Masya Allah, hadis ni power babe. Kan? Hadis riwayat At-Tirmizi, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Nabi sebut tinggalkanlah perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Sesungguhnya, kata Nabi, kebenaran itu adalah tuma'ninah. As-sidq tuma'ninah. Kebenaran itu adalah ketenangan. Al-kadhib ribatun. Sedangkan pembohongan itu sesuatu yang meragukan. Tuan-tuan perempuan, dalam kita merentasi dunia dengan memahami dan cuba mengambil jawapan dari ilmu atas keduniaan, jangan tinggalkan pesan Al-Quran dan hadis yang merupakan rujukan pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', empat qiyas yang anda sebutkan tadi. Nah, sekarang hadis riwayat At-Tirmizi kata, tinggalkan tuan-tuan perempuan perkara yang meragukan kita kepada perkara yang tidak meragukan kita. Nah, kalau kita tak ragu, tafadhali mashkura. Kalau kita ragu, itu adalah hak mereka untuk merasa ragu atas sebab-sebab yang ada hujah bagi mereka. Perlu diraikan, perlu juga dimuzakarahkan, perlu diambilkan tindakan yang seadilnya untuk kesaksamaan supaya tidak ada perkara kezaliman demi kezaliman berlaku dalam masyarakat. Sedangkan apa yang kita inginkan ialah sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang maju, aman, makmur dan mendapat pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting hadis ni nak habaq mai pada kita apa dia? Sungguh kebenaran itu adalah ketenangan. Tuan-tuan perempuan, cantik ayat ni. Cantik Nabi pesan kat kita. Ketenangan datang wujud hasil daripada kebenaran yang ada. Tetapi keraguan, keluh kesah, ragu, waswas, syak, zon ni datang daripada apa? Kemungkinan datang daripada pembohongan-pembohongan. Ini perlu kita ambil cakna juga dalam mendepani suasana-suasana apa yang berlaku di hadapan kita masing-masing muslimin muslimat. Walau bagaimanapun sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW sabda, Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit melainkan dia akan menurunkan ubatnya. Hadis riwayat Bukhari. Pegang sungguh-sungguh tuan-tuan perempuan. Pegang sungguh-sungguh. Tidak ada penyakit yang Allah tak turunkan ubatnya. Kita yakin ada. Kalau orang kata ini, itu pegangan dan keyakinannya, tafadhal. Kalau orang kata itu, dan itu kena nampaknya yang kehebatan yang dia rasa, itulah pegangan keyakinan dia, dan dia was-was dengan yang lain, kita raikan selagi mana dalam keadaan kita sama-sama menjaga kemaslahatan, keutamaan,
seluruh insan dalam masyarakat bila kita duduk di dalam budaya sosio masyarakat kita secara bebas. Perlu ada penjagaan. Bukan hanya bergantung pada pemakanan ataupun vaksin, bukan hanya you name it lah, ivermectin ke, ataupun sekadar kalau kita makan madu, habatus sauda. Betul, memang dari Quran. Tetapi apa yang kita katakan bahawa kalau wabak bukan boleh kita ambil madu tu kita letak garisan depan rumah kita macam peniding. Ini madu ni betul gitu. Tapi suruh beramal, amallah minum madu. Bukan waktu dah sakit pun nak minum. Beramal tuan-tuan puan. Sekarang ni start beramal insya-Allah. Dan seterusnya hadirin hadirat, sebagai penutupnya yang tak boleh kita nafikan, Nabi kata yang tak ada ubatnya dua perkara saja, iaitulah kematian dan juga tua. Itu tak boleh buat apa-apa. Kita semua akan menuju proses-proses ini, maka sama-samalah kita menggunakan apa yang kita pelajari di atas apa yang ada di atas dunia ini untuk sama-sama kita pastikan supaya janganlah kita ini sentiasa hidup diselubungi dengan misteri, tuan-tuan. Kita diselubungi dengan fear. Hari ini semua orang dalam ketakutan, semua orang dalam keadaan ketakutan sebab fear. Dalam keadaan walaupun kita dah solat, kita dah zikir, tapi fear tu tetap datang, bukan daripada fear tu di kalangan kerana keyakinan pada Allah, tapi disebabkan makhluk-makhluk di sekeliling kita yang mungkin berbeza dengan kita menyebabkan the fear tu datang. Sebab sebenarnya kita dengan sesama kita ni ruhama ubainahum, berkasih sayang bersama kita. Tapi hari ini sudah berubah kerana isu dunia kita terlerai kasih sayang kita. Allahu Akbar. Jadi marilah sama-sama muslimin muslimat rahimakumullah, walaupun saya faham ada ulama-ulama yang bahas menyatakan bahawa kita ni bukan kisah pun soal vaksin tak vaksin ni, tapi vaksin dia selamat. Ulama-ulama pun dah katakan selamat. Jadi kita ikut sajalah. Sebab kita ni kalau kita nak bahas cerita asal barang daripada mana, kita ni makan buah. Adalah saya terdengar juga ulama-ulama bahas kan, iaitu kita makan buah. Buah tu asal daripada mana? Baja daripada mana dapat? Baja tu kan baja tai, kurma bertompok-tompok. Tai daripada najis. Kan najis baja-baja tu. Baja-baja tu najis-najis ni diletakkan di akar-akar pokok, dekat bawah pokok. Dia buatkan bulatan. Kita pun menanam juga dulu, berkebun juga. Tabur najis tu. Kalau najis lah, sekarang banyak baja fertilizer kan. Tapi yang jenis ni, yang jenis kalau baju orang dulu letak baju najis semua ni, bubuh situ, ini akan menghasilkan buah yang ranum. Masya Allah. Lepas tu kita makan. Jadi ulama-ulama bahas, dia kata makan buah tu asalnya juga itu najis. Puncanya dia najis, tapi mengapa kau makan buah tu? Masya Allah. Kan? Ini kita faham. Dalam kaedah fiqh, kita faham muslimin muslimat rahimakumullah, bahawasanya ini soal pokok, teman-teman. Tanya sama pokok, kan? Pokok ni, itu pokok. Tapi pokok yang kita nak cakap ni ialah insan, manusia. Orang Islam pula yang terjunjung perintah, ada zimmah yang perlu ditanggungnya daripada hukum hakam, bukan main bedal saja. Sebab itu kita kena berhati-hati muslimin rahmatullah. Saya bukan nak saya rasa bahawa kalau orang nak katakan mungkin dia tak nak ambil vaksin tu mungkin kerana asal usul, kita dah katakan majlis fatwa memutuskan begitu, baik kita hormati. Tapi fasa yang lain pula kita perlu melihat, mungkin ada sebab-sebab yang selain daripada itu yang mengapa mereka tidak mahu memasukkan ke dalam tubuh, yang perlu kita santuni dan kita depani dengan wajah yang ceria, dengan tenang. Bukan macam sekarang ni kita tengok, Allah, takut tuan-tuan. The fear tu datang macam seolah-olah macam najis lah kita tengok. Na'udzubillah min zalik. Sampai tahap tu ke kita menilai seseorang yang masih belum lagi nak menerima vaksin ini? Janganlah sampai begitu. Agama tidak menyarankan begitu. Kan tiada kasta-kasta. Rasulullah SAW datang bawa rahmat ke seluruh alam, tuan-tuan. Kita diberi akal, maka kita juga sudah pasti akal ini ada pertembungan. Jadi biarlah ada keterbukaan muzakarah secara telus dan ilmiah
supaya ada fakta-fakta yang mungkin mereka-mereka yang masih ketidakyakinan mereka kuat, was-was mereka kuat, mungkin akhirnya bertukar kepada yakin dan menolak was-was. Akhirnya tak ada masalah yang timbul. Tak ada golongan dikatakan, ada pula nak tulis anti-vab, ada golongan pro-vab. Tak ada, semua orang nak sihat tuan-tuan. Habak mainlah siapa, semua orang nak sihat tuan-tuan. Kan? Tak ada siapa yang bodoh di luar tu yang menonton malam ni beribu ni yang kata tak kisahlah aku nak kena-kena. Tak ada tuan-tuan. Memang tak ada. Jadi kita perhaluskan, kita fikir dan zikir, semua kena berlapang dada untuk hujah bil hujah. Please, no paksaan please. Janganlah ada satu paksaan. Tukarkanlah ia kepada penyantunan, dan kalau boleh mungkin sedikit sebanyak kalau kita dapat depani perkara-perkara ini, saya rasa dalam saat rakyat ataupun masyarakat insan sedang bertarung memperjuangkan kehidupan kita dalam fasa seterusnya ini, mungkin ada mereka yang sedang sakit dan kita tahu bahawa memang ramai tertekan, yang membunuh diri pun ada. Kita tidak nampak nafikan, dan janganlah kita dengan suasana-suasana kita begini menambahkan lagi suasana-suasana yang membimbangkan kita sesama kita sendiri, yang tidak dapat keluar akhirnya daripada kemelut ini dengan baik. Jadi biarlah ada satu perkara yang kita dapat satu jawapan yang konkret untuk kita berdepan dengan sesuatu perkara yang kita nak bawa masuk ke dalam sebagai kaedah perubatan ataupun sebagai kaedah healing, penyembuhan bagi diri kita. Masing-masing ada hujah. Jadi dalam waktu yang sama, muslimin muslimat rahmatullah, sebagai terakhir penutup ceramah kita pada malam ini, perasan tak kita, ini benda yang kita kena fikir dan zikir. Perasan tak kita tuan-tuan puan-puan, hari ini ramai boleh senang dapat kurma ajwah. Semua boleh dapat kurma apa? Mariami. Boleh dapat kurma yang besar tu dipanggil apa? Kurma majul. Semua boleh dapat. Dan kalau sebut ajwah, kalau kita pasal sunnah Nabi SAW, kalau kita sebut nak aja kurma najwah, bukan kata najwah yang bulat kecil tu, yang besar sikit, sedang-sedang pun ada, yang VVIP pun ada. Saya hari tu bila anak saya kena tu, terus beli VVIP. Tak kisahlah kita korban lah kan, janji sihat kan. Yang paling penting dia istiqamah. Mungkin sebelum dia tak istiqamah, dia beristiqamah, beli makan. Dan saya nak bagi tahu, mengapa pergi ke tamar pula Ustaz? Bukan apa, kita masih boleh menikmati tamar ajwa ni, ya, tamar Nabi ni, daripada Al-Haramain, daripada Mekah, Madinah. Boleh bawa main ke Malaysia contoh. Tapi perasan tak tuan-tuan, semenjak COVID melanda dunia, rupa-rupanya hampir 2 tahun kita susah nak jumpa air zam-zam. Kau mau perasan tak? Perasan tak? Perasan kan? Orang sibuk madu, habatus sauda, tapi orang lupa air zam-zam, yang merupakan air yang disaksikan oleh para saintis dan para pengkaji yang menyatakan Zamzam, air zam-zam ini air yang terbaik molekulnya, zat. Tak ada siapa yang boleh tandingi. Air atas dunia terbaik, air zam-zam. Allahu Akbar. Ini Allah bagi, Allah turunkan untuk kita umat Islam, khusus bagi para hujaj. Para hujaj yang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lepas tu kita dengar pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Masya Allah, sekarang dah tak ada dah tuan-tuan. Pasal nak pergi haji pun tak boleh, nak pergi umrah pun tak boleh. Umrah pun berdikit-dikit. Ada yang Allah izin, alhamdulillah, syukur banyak-banyak ya. Syukur banyak-banyak. Tapi yang saya nak sebut ialah mengenai susah dapat bekalan air zam-zam ni. Susah nak dapat air bekalan zam-zam ni. Bila susah nak dapat bekalan air zam-zam ni, dalam suasana kita tahu wabak COVID-19 ni tidak ada ubat yang betul-betul orang boleh cari, tapi kita faham bahawa kita ada saranan dan sandaran daripada Al-Quran dan Hadis, antaranya zam-zam. Tapi zam-zam tak ada siapa pun nak tolong.
Tak siapa pun nak tolong kita. Tolonglah bawakan Zam-Zam. Siapa-siapa yang berautoriti malam ni dengar tuan-tuan puan-puan, tolong kepada siapa-siapa yang ada link, ada kabel dari Saudi, boleh jamin. Sebab Zam-Zam ni bukan boleh bawa-bawa macam tu je, apa air mineral yang kita beli dekat 7-Eleven tu. Bukan tuan-tuan. Ini air Zam-Zam ni dikawal oleh pihak Saudi Arabia lah. Masya Allah. Jadi hanya boleh ada terms and condition dia, diberi ruang kepada para hujaj dan juga kepada orang pergi umrah boleh bawa 10 liter tu. Semua faham tu, orang pergi umrah biasalah. Tapi sekarang umrah pun tak boleh, yang pergi pun sikit sangat. Jadi bagaimana kita nak berubat pula dengan air Zam-Zam tu pula ya? Jadi mungkin kita ni dalam fikir dan zikir, cuba fikirkan maksud yang saya nak ketengahkan ini. Dah hampir 2 tahun kita hilang dengan kehebatan dan keberkatan yang ada pada Ma'az Zam-Zam, air Zam-Zam ini. Jadi apa salahnya kalau ada pihak-pihak yang berwajib, yang mendengar, khususnya umat Islam lah yang berwajib, kita ada power, ada kuasa, mohon supaya gunakan kuasa kita yang ada ini. Apa salahnya insya-Allah cuba ikhtiarkan di saat pandemik ini. Kalau vaksin kita boleh ikhtiar, kita import daripada negara-negara luar, negara-negara barat, kita import dengan Masya Allah habis berapa bilion-bilion pun tak kisah. Air Zam-Zam juga adalah salah satu daripada keyakinan kita dalam perubatan Islam, dan bahkan ia merupakan air penawar yang disebut sendiri oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tak kisahlah kalau kita nak vaksin tu kita ikhtiar itu juga. Tapi jangan lupa ikhtiar yang ni. Itu maksud saya. Jangan salah tafsir. Jadi ambillah, mintalah kepada golongan yang berwajib yang mampu untuk bawa. Setidak-tidaknya kita boleh bagi 2 dos vaksin sekarang ni kepada setiap insan di Malaysia. Mengapa kita tak boleh bagi? InsyaAllah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah tuan-tuan, berkat pertemuan kita pada malam ini, insyaAllah amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan adalah pihak-pihak yang sudi untuk bawa dan memberikan setiap rumah kita yang termampu dibagi untuk menikmati air Zam-Zam. Manalah tahu kan, setiap ubat ada penyakitnya kata Nabi. Kalaulah Ma'az Zam-Zam itu penyelesai, kita tak tahu, mungkin kita tak berfikir ke arah itu. Sebagai ikhtiar, sebagaimana vaksin, sebagai ivermectin, sebagaimana ikhtiar yang lain. Tak salah kalau kita katakan begitu ya. Hadirin hadirat rahmatullah, mudah-mudahan muslimin muslimat rahmatullah, tidaklah kita Islam ni di level sebagai golongan asyik mencetak rompakkan hak orang lain lagi. Cukup-cukuplah Islam ni sebagai cetak rompak kepada orang lain. Islam ada cara dan pegangannya sendiri insya-Allah, dan yang cukup sempurna, yang kita yakin bahawasanya bagi mereka yang amanah menunaikan tanggungjawab itu, saya yakin setiap apapun kemelut yang berlaku, kalau kita jalankan, seorang mufti menjalankan pertanggungjawapannya memang dengan amanah diberikan dengan cukup cantik baik, seorang ulama memperjalankan amanah dengan cukup baik, dengan telus, tidak ada samar-samar, tidak ada kona-kona, maknanya straightforward. Hak katakan hak, batil katakan batil. Yang perlu dimuzakarahkan, bawalah ke dalam muzakarah dengan baik. Apa masalahnya? Boleh dibincang dengan keadaan yang harmoni. Ini, semua ini, golongan-golongan ini dengan kedoktorannya, mengeluarkan risalah-risalah fakta-fakta yang tepat, dengan angka abjad yang tepat, kemudian dengan pihak-pihak berwajibnya yang serius dalam keadaan bukan hanya memikirkan perkara-perkara diri, tetapi lebih kepada mendahulukan masyarakat, yang masyarakat mengangkat kita sebagai pemimpin. InsyaAllah tuan-tuan puan, saya yakin dengan ketelusan atas amanah kita semua ini, saya yakin tuan muslim sebab rahmatullah, saya yakin perkara ini tidak akan ada pertembungan lagi antara keraguan-keraguan dengan keyakinan, sebab semua telah dibentangkan secara jujur dan ikhlas. Mudah-mudahan muslim sebab rahmatullah, pertemuan kita dirahmati Allah. Saya memohon ampun dan maaf zahir dan batin di atas ketelanjuran, mungkin silap tutur kata saya, di atas lintasan-lintasan, di atas perjalanan titian-titian yang sedang saya lalui sampailah ke waktu terakhir ini saya nak tutup ini. Saya mohon ampun dan maaf, kerana yang baik itu sudah tentu datang daripada Tuhan punya dunia. Salah dan silap memanglah kita sebagai bukan qadim, tetapi kita makhluk yang memang melakukan kesilapan demi kesilapan. Tapi kesilapan itu untuk kita pelajari dan jadikan iktibar untuk kita memandu kehidupan kita di hadapan dengan lebih baik, dan untuk menjadi penyuluh bagi golongan-golongan yang mengikuti kita di belakang. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Terima kasih
Yang datang dari utara buat sejahtera, dari timur buat makmur, dari barat buat berkat, dari selatan terus buat teman-teman. Terima kasih kerana sama-sama sudi untuk menonton dan berkongsi rasa ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innallaha wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu